أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi peluang dan juga ruang untuk kita melakukan kebaikan. Dan alhamdulillah pada malam ni kita bersama lagi dalam siri-siri perbincangan perkongsian kita menggunakan kitab kita ini, 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kian dilupakan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para alim ulama, asatizah, guru-guru yang dirahmati Allah, insya-Allah dalam pertemuan kita pada malam ni kita nak sama-sama kongsi dan berbincang berkenaan dengan topik yang berikutnya, masih lagi dalam tajuk pelbagai sunnah berkaitan dengan solat. Dan dalam berkaitan dengan solat kita dah bincang pada pertemuan yang lepas beberapa perkara selepas daripada solat fardu. Baik, yang terakhir kita bincang bagaimana kedudukan kita ataupun jari jemari kita disunatkan apabila kita membaca tahiyat, apabila kita membaca tasyahud. Dan juga kita juga dah kongsikan berkenaan dengan bagaimana cara kita mengisyaratkan tasyahud. Baik, ada yang disebut 53 isyarat. 53 tu 53 mana? 53 mengikut isyarat orang Arab zaman silam. Orang Arab zaman silam, kita mungkin isyarat 53 macam mana tak tahulah. 5 sini 3 situ jadi 8 pula dah. Takkan isyarat begitu kita duduk tahiyat. Itu orang Melayu. Maka ada pelbagai dia panggil tafsiran ataupun huraian ulama. 53 sama ada dengan kita genggam 3 jari kelingking, manis dan juga tengah, dan juga yang telunjuk dengan ibu jari kita cantumkan, dia jadi macam huruf 5 gitu. Dah orang Arab 5 kan begitu, 5 dia bulat gitu, bujur, bukan bulat sangat, bujur gitu kan. Lepas tu 5, lepas tu ni 3 pula. Jadi 53 isyarat dia. Ada yang kata begitu, nampak lubang begitu, ditongkatkan dia punya jari tengah pula, jari telunjuk ditongkat menggunakan ibu jari, maka itu menunjukkan 5 dan juga 3 yang telah digenggam jarinya, jadi 53 juga. Jadi huraian ulama berbeza. Ala kullihanya, kesimpulannya ialah dengan cara kita genggam yang tu, genggam yang 3 tu. Yang ni pelbagai, sama ada kita temukan begitu ataupun letak begitu ataupun letak dia panggil di bawah begitu. 3 cara tu. Cuma yang paling masyhur ialah dengan kita tongkatkan menggunakan ibu jari. Lain daripada tu wallahu a'lam. Nak kata dapat pahala, nak kata makruh ke, saya tak berani nak sebutlah. Cuma tidak menepati huraian ulama. Baik. Ada pula orang tanya, ulama tahu macam mana? Dia pun tak hidup zaman tu. Mestilah ulama dia juga mengikut pengkajian dia juga. Mengikut pengkajian dia, sebab dianya kebanyakan yang menghurai pun orang Arab juga, ulama orang Arab. Jadi mereka tahulah kedudukan dia punya susu galuh, sejarah mereka. Baik. Habis di situ malam ni insya-Allah kita akan tengok lagi pelbagai sunnah berkaitan dengan, masih lagi ada kaitan dengan solat. Iaitu topik perbincangan kita meludah ke arah kiri 3 kali,
ketika ada gangguan syaitan yang mengganggu tumpuan solat. Yang mengganggu tumpuan solat kita tu banyak, kemungkinan diri kita sendiri. Kemungkinan yang kedua memang syaitan lah. Yang syaitan ni lah, yang diri sendiri itu Nabi SAW banyak menegaskan, menganjurkan dalam dalam hadis baginda bagaimana bila kita nak solat. Nak solat kata Nabi pertama kena ahsanal wudu. Bermula daripada ambil air semayang, kena cantik sungguh, elok sungguh. Elok macam mana? Tengok buka paip tu besar ke tidak. Zaman Nabi walaupun tak ada paip, zaman Nabi dia hanya guna tuang gitu saja. Tapi nak sebut kita sekarang ni penggunaan air. Bermula daripada situ lagi. Daripada situ lagi. Sebab tu kalau kita tengok mana-mana tempat ada kolah supaya meminimalkan penggunaan ataupun pembaziran air. Kan? Ada gunanya juga. Tapi sekarang ni orang pakat takut lah nak makan bekas tu, bekas orang apa semua tu kan. Jadi memang pakat takut dengan Omicron pula, apa nama Florona pula, ya Allah. Banyak kalau balik daripada Saudi kebanyakan Omicron aja. Padahal Omicron daripada Afrika. Mana datang ke Saudi tak tahulah. Wallahu alam lah, kita pun tak erti juga. Walaupun katanya Omicron tak bahaya sangat, dia hanya duk main kot teka, dia tak attack dia punya dalaman, dia hanya attack bahagian atas aja. Walau bagaimanapun tetap juga penyakit. Kan? Tu dia. Hari ni barulah muktamad umrah tak boleh pi dah, bermula 8 sehinggalah sebulan. Agak-agaknya memang sebulan ajalah tutup kan. Lepas pada tu supaya kawalan itu dapat dilaksanakan. Sebab kita kadang-kadang payah juga. Kalau tutup pun orang bunyi juga. Bunyi macam mana? Ni menyebabkan pintu rezeki, sumber rezeki orang, siapa nak tanggung lagi perbelanjaan tu, kerugian siapa nak tanggung, jemaah yang duk kumpul duit siang malam dah lah dulu tahun lepas pun tangguh, ni pula tangguh balik. Siapa pula nak tanggung kerugian? Kalau tak tutup nanti makin ramai kata kerajaan tak cakna. Macam pelancong Cina dululah, bawa masuk lambat nak sekat, tengok merebak di kalangan kita virus tadi COVID-19. Mungkin gitu pula orang kata. Ya tak? Jadi semua tak kena lah. Semua tak kena, dia panggil nama. Yang kena ni siapa? Yang bercakap tu memang kena sungguh. Dia aja, pandangan dia aja yang hebat. Walau bagaimanapun, moga-moga ada kebaikannya lah. Ada kebaikan semua. Bukan kata kita tak boleh bercakap, bukan kata kita tak boleh bagi pandangan. Baik. Jadi kita nak sebut apa dia? Gangguan bermula daripada Nabi SAW ambil air semayang. Nabi suruh fa ahsinul wudu. Suruh Nabi SAW suruh ambil dengan cara yang terbaik, cara elok macam mana sunatnya. Belum lagi masuk sunat, permulaan dia tu, tata cara dia tu dulu. Penggunaan air, cedok macam mana, baca bismillah ke tidak, tu ke tidak, dan sebagainya, biar rata. Baik. Jadi maknanya bermula daripada situ. Kemudian lagi Nabi SAW suruh apa dia? Idza ataitumus solah fa'alaikum bis sakinah. Bila kita nak semayang, nak mendatangi, bukan nak mula semayang, nak pergi kepada semayang, melangkah nak semayang, fa'alaikum bis sakinah. Kata Nabi kena relax, cool aja, jalan, jangan duk kejar. Maklum dah, saat lagi kalau tak kejar kan tak sempat berjemaah dengan imam, kan tak sempat rakaat pula. Nabi tetap kata fa'alaikum bis sakinah, relax aja, jalan relax aja. Sebab zaman Nabi pun macam kita juga. Macam kita nak kejar dapat rakaat dengan imam, ataupun nak kejar nak berjemaah terus dengan imam. Zaman Nabi pun begitu. Masa Nabi SAW, Nabi semayang, kemudian Nabi dengar dia panggil jalabatir rajul, rajul pula sila. Jalabah maknanya kita hentakkan kaki, bunyi. Akak dia berlari. Pasal apa dia? Nak bersama dengan Nabi. Lewat dia kan? Maka habis Nabi SAW bagi salam, idza ataitumus solah fa'alaikum bis sakinah. Kata Nabi, bila kamu nak semayang, nak kena datang dengan tenang, relax aja, jalan aja, tak payah bunyi qam Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, berlari. Saya pernah bawa jemaah begitu, berlari dia, orang muda kan, sempat dia berlari 200 meter daripada hotel ke dataran masjid, 200 meter sempat dia kan. Kita sampai tu 2 rakaat terlepas.
Mutawih pun terlepas juga. Nak buat macam mana? Sama jugalah mutawih pun. Nah, kadang-kadang yalah bila berkongsi bilik dengan jemaah, tak apalah bagi jemaah dulu. Kalau kita pergi dulu kan dia kata, "Ustaz, awal Ustaz. Habis kita ni siapa nak bawa?" Sudah pula. Ya tak? Kita ni dah lah, kita ni first time Ustaz, takkan Ustaz nak tinggalkan kita. Cepat-cepatlah. Alah Ustaz, relax lah, belum lagi komat. Tu dia. Jadi kalau kita pergi awal, dia kata kita tinggal jemaah. Kalau kita ni dia kata lewat juga Ustaz pun. Sudah kita nak buat macam mana kan? Terima je lah, redha je lah. Baik. Jadi ada anak muda bergegar berlari dulu. Kata Nabi, dak, jangan. Fa'alaikum bisakinah, kena relax, tenang. Wama adraktum fa'atimu, yang kamu dapat maka sempurnakan solat. Fasallu. Kata Nabi, apa yang kamu dapat, fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapat yang itulah sembahyang bersama dengan Pak Imam. Wama fatakum, yang kamu terlepas rakaatnya berapa rakaat, fa'atimmu, kata Nabi, sempurnakan lepas pada tu. Tertinggal satu rakaat, sempurnakan, tambah satu rakaat bila imam bagi salam. Itu kaedah, kata Nabi SAW. Untuk apa dia? Untuk dapat fokus, tenang. Tak adalah tercungap-cungap. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Ar-Rahman-Ar-Rahim. Iya, nak baca pula putus nafas pula kan? Baik. Jadi kata Nabi, fa'alaikum bisakinah, wama adraktum fasallu, yang dapat semayanglah bersama dengan Pak Imam. Wama fatakum, mana-mana yang terlepas maka fa'atimu, sempurnakan yang terlepas tadi, tambah. Baik. Itu yang dari aspek penjagaan diri sendiri kita, fizikal. Yang kedua juga, benda yang kita tak nampak, iaitu yang kita panggil musuh kita, yang disebut dalam satu riwayat, walaupun ada yang kata dhaif jiddan, al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang mukmin ni baina khamsah syada'id, antara 5 halangan utama orang mukmin ni. Antara yang disebutlah syaitanun yudillu, syaitan yang sentiasa nak menyesatkan dia. Jadi yang lain tu tak apalah, tak payah baca lah kot. Nak sebut halangan yang kedua kita nak semayang ialah syaitan. Bila dengan syaitan ni, maka kata Nabi SAW dalam satu peristiwa, katanya, kata pengarang kita, bismillah, ramai orang mengeluh ada perasaan was-was dalam solatnya. Was-was dalam solat. Baik, gangguan tersebut seringkali menghilangkan kekhusyukan. Bagi beberapa orang lah, bagi orang syaitan tak ganggu pun dia tak khusyuk juga. Sibuk apa nama ni, duk bunyi bergetaran, kadang bunyi Allah. Dulu kan bunyi dia Twitter lah, bunyi tu lah, apa semua vibrate lah, sampai tak solat pun jadi menggigil juga dia pun. Tak, kita dulu kita rapat-rapat kan, rapat-rapat soft, kadang yang duk kejap dia menggigil. Pasal apa dia? Terkejut dia punya vibrate handphone dia tadi. Orang duduk sebelah dia pun terkejut juga. Jadi sekarang ni dah jauh. Alhamdulillah, kata dia, dah jauh. Tak adalah panas sangat semayang ni, kata dia. Duduk jauh-jauh. Nak letak barang pun mudah. Letak sebelah tu aja. Kalau dulu payah nak letak benda ni. Nak letak beg, nak letak apa kan. Aduh, hai. Baik. Jadi, apa nama ni? Kadang-kadang benda yang menyebabkan tak khusyuk tu bukan syaitan. Syaitan tak kacau dia pun, dia tak khusyuk juga. Tapi ada orang yang memang dia hilang khusyuk dengan sebab was-was tadi. Kesyaduan dan kesan positif solat pada hati dan kehidupan menyebabkan apa, dia hilang, dia panggil kesan positif solat, pasal tak boleh nak fokus dalam solat. Baik, gangguan ini lebih dirasakan bagi orang yang menyambut seruan solat dengan baik. Biasanya orang yang was-was ialah orang solat. Orang tak solat dia tak was-was. Rasa tak? Orang yang nak buat baik, bab bersuci, nak jaga kebersihan, dia nak buat benda baik, nak ke arah menjaga diri, nak kesucian dan sebagainya, maka siapa yang was-was? Dia, kebanyakannya. Kalau orang yang tak jaga kebersihan, orang tak semayang, jarang kita nampak dia was-was. Ada? Jarang. Dah tak semayang, tak, relax aja dia. Allahu Akbar. Niat pun tak tahu apa. Tu dia kadang-kadang, semayang apa tu? Tak tahu lah. Tengok orang semayang lah gitu aja. Begitu ya. Jadi nak sebut
orang yang menyambut baik seruan agama ni biasanya yang inilah yang akan kena was-was. Bukan nak menakutkan, tapi maknanya syaitan dia akan kacau orang yang nak buat baik. Dia tak kacau orang tak buat baik. Buat apa? Member dia nak kacau apa? Ya tak? Dia bagi galakkan pula. Baguslah tu. Ya tak? Tak semayang, orang semayang pun mencuri juga. Nah, tengoklah yang berlaku kecurian, ya datang semayang lah. Selipar pak imam dirembatnya. Apa lagi? Benar? Begitu dia. Yang geng-geng depa sembang dengan geng depa je. Tak tegur dah kita ni yang pakai topi sudunya, yang pakai apa semua kan. Depa tak tegur dah. Baik buat apa depa tu? Kan? Jadi maknanya syaitan dia lagi seronok orang tak semayang member dia. Jadi nak was-was buat apanya? Tak ada was-was. Yang nak jadi was-was mereka yang nak melakukan kebaikan. Ambil air semayang, nak semayang. Benda-benda utama tu kan. Baik. Dalam hal ini ada sunnah yang banyak yang telah ditinggalkan oleh kita, sama ada kerana tidak tahu ataupun lupa ataupun malu untuk mengamalkannya. 3 tu aja. Mungkin tak tahu. Pasal apa tak buat? Tak tahu. Ada juga ya benda tu sunat ni. Tak tahu. Tak tahu. Patutlah tak buat. Ada orang yang lupa. Memang Allah lupa lah. Memang tahu tapi kenapa tak buat? Lupa. Yelah, manusia mudah lupa, biasa je. Ya kan? Dah nama manusia. Lupa itu biasa. Sebab tu fadzakir, bagilah peringatan, refresh minda, refresh ilmu, refresh segala-gala. Baik, ataupun malu nak buat. Kan orang kata, alah, mentang-mentang baru balik umrah. Tak? Semua benda nak buat. Mentang-mentang lah baru keluar 3 hari dah nampak kayu sugi dah kat telinga. Dulu rokok je kat telinga tu. Nampak. Jadi nak buat pun malu pula. Tapi bagus juga kan, artis dia tak malu, tak heran lah. Walaupun orang kata apa kan, Masya Allah, bagus nama ramai dah artis baju dah, Masya Allah. Agak-agak ni berterusan je juga, kita pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita tengok satu kisah daripada Uthman bin Abil As. Dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, dia kata, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Sesungguhnya syaitan ni dia menghalang aku antara aku sedang solat dan juga ketika bacaanku. Dia halang, payah nak semayang pun payah, nak baca pun jadi payah. Ghairil maghdubi, payah nak sebut kan. Tergeliat lidah nak sebut. Syaitan tu. Syaitan lah. Patutnya kita lidah Melayu tak apalah dulu. Lidah Jawa tak apa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okeylah dulu awal-awal. Jangan jadi Pak Imam lah. Kalau jadi Pak Imam kok orang tegur lain pula. Sebab makmum lebih hebat biasanya daripada Pak Imam tu. Banyak makmum yang tegur. Tapi makmum kalau kita tolak dia jadi imam, cirik terus. Ramai juga begitu. Tapi nak sebut apa dia? Awal-awal baca dulu. Sebab lidah kita memang tune dia tu. Kita puji orang-orang apa nama, sahabat-sahabat saudara kita daripada India, Pakistan. Lidah dia nak sebut payah juga. Walaupun kita nampak, tapi kalau dia sebut kadang-kadang kasar bunyi dia. Terutamanya kalau kita di apa nama di Pakistan ataupun di sana tu ada aliran dia panggil Panipati. Panipati, dia panggil, ada taranum dia Panipati ni. Saya sendiri pun nak buat pun payah. Ada seorang sahabat saya dia boleh tiru, masya-Allah. Tapi kalau orang suara sedap juga dengar. Tapi kalau orang yang suara macam saya memang tak sedap sungguh dengar. Dia punya liang lentok dia apa semua bacaan pun kalau kena dengan dia punya suara yang taranum sungguh sedap dengar. Tapi kalau dengar suara tu saya nak sebut pun macam mana wallahu alam. Lebih kurang begini dia baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau yang mendayu lah. Kalau saya memang tak pandai pun nak buat. Tapi nak sebut dia lentok dia. Yang apa nama ni, yang seronoknya, yang tu cantik. Tapi bila takbir Allahu Akbar, tu dia. Jadi dia punya lidah nak buat macam mana? Kan? Sebab tu kita dengar Masya Allah. Dia tak sebut Masya Allah macam kita. Kan? Masya Allah, Subhanallah. Insya Allah.
Sebab lidah dia nak buat macam mana? Kita tak boleh nak mengata dia. Macam kita juga kan. Lidah kita alhamdulillah orang Melayu mungkin dia boleh jaga tune dia, kena cakap Cina, kena cakap boleh cakap India, lidah dia boleh dia panggil lenturkan. Masya-Allah, kelebihan kan. Tapi nak sebut apa dia? Nabi SAW bila Uthman bin Abil As ni, ada yang mengatakan Uthman bin Abil As ni merupakan anak tiri Nabi SAW. Anak tiri Nabi, ada yang kata menantu Nabi SAW. Ala kulli halnya tak apalah. Yang penting dia kata, wahai Rasulullah, syaitan ni duk halang aku masa semayang satu, lepas tu masa nak baca tu satu, jadi payah nak sebut. Bila nak sebut rasa tak betul, tak tepat makhraj, maka nak terang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kena bunyi ain dalam sungguh. Ya tak? Tak puas hati kalau tak bunyi dalam sangat tu. Ada begitu? Ada. Memang pernah pergi. Saya pernah pergi mana ada satu surau. Ya Allah, alhamdulillah surau tu dah okey dah sekarang ni. Nah, setelah ditegur oleh qori-qori yang apa nama ni, yang mewakili daerah yang apa semua, dia tegur tak betul tu Pak Imam, kita buat gini-gini, tak perlu itu sangat. Nah, tak perlu terang sangat ni. An'amta 'alaihim. Dia jadi kena terang pula. Relax aja. An'amta 'alaihim. Nah, macam Imam Mekah nampak relax dia baca dah. Baik. Jadi nak sebut kadang-kadang siapa yang bukan kerana dia apa nama ni, bukan kerana dia punya semula jadi dia, tetapi kadang-kadang syaitan tu waswas. Tak betul lagi tu, kena terangkan lagi tu. Macam juga perawat Islam. Kadang-kadang perawat Islam dia baca, saya pernah dengan sahabat saya, bila apa nama ni baca ayat kursi, dia kata, Syekh baca ayat kursi, entah baca yang tu, anak baca yang ni. Baca tiba-tiba kena tegur. Ikhfa hakiki tak betul. Sudah. Yang kena rasuk tu tegur. Ikhfa hakiki tak betul. Terkejut member tu. Nah, sudah. Syaitan yang betulkan tajwid dia. Nah, sebab tu kata Nabi, apa nama ni? Sadaqa wa huwa kadzub. Kadang-kadang dia betul dia cakap tu, yang tu, tapi dia memang jenis pembohong besar. Sebagaimana Nabi sebut kepada Abu Hurairah, yang satu malam Abu Hurairah dia jaga khazanah, jaga harta sedekah. Tiba-tiba malam tu ada orang curi, tangkap. Orang tu kata apa dia? Lembaga tu kata, lepas aku ni berajat apa semua. Okeylah, dia punya rayuan apa semua, bebaskan. Malam kedua kena lagi, malam ketiga kena lagi, alasannya sama. Sehinggalah kata Nabi SAW malam ke apa nama ni, sat lagi kata Nabi SAW, jangan dulu lepas. Abu Hurairah kata, bukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tangkap pula malam yang berikutnya. Bila tangkap tu dia kata, tak boleh, aku tak lepas dah, memang nak bagi kepada Nabi dah. Dia kata, jangan dah. Gini. Aku akan ajar kepada kamu satu ayat yang memang bila baca ni mana-mana pun tak boleh nak buat apa dah. Maknanya golongan jin ke tak boleh nak mudarat, tak boleh nak buat apa. Nah, lalu pun dia baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ajak Abu Hurairah pula tu. Abu Hurairah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa dia? Nabi sebut sadaqa wa huwa kadzub. Betul dah dia cakap tu, cuma dia tu jenis pembohong. Kaki bohong aja. Dia cakap yang tu betul tu, yang dia ajar tu betul. Cuma dia ni jenis kaki bohong aja, banyak yang membohongnya. Baik. Allahu akbar. Kisah dia panjang lebar. Yang penting disebut di sini apa dia? Abul As. Kemudian dia kata yalbisuha alayya, yang mana syaitan ni menyebabkan aku jadi kesamaran, jadi waswas lah maknanya. Faqala Rasulullah zaka syaitan. Dia kata itu syaitan, yuqalu lahu khinzib. Kata Nabi, ni syaitan yang mana geng ni dinamakan geng khinzib. Dekat-dekat nak khinzir pula ya. Khinzib. Baik. Maknanya dia panggil kategori ataupun kumpulan kaum dia tu ataupun pangkat dia dipanggil khinzib. Ada yang dipanggil hadza junudu iblis. Ni antara tentera-tentera iblis bahagian tu. Bahagian tu nama dia khinzib. Yang duk apa nama ni, kacau manusia masa solat, dia panggil khinzib. Fa idza ahsastahu, apabila kamu dapat merasakan gangguannya, fata'awwadz billahi minhu, mohonlah perlindungan Allah. Maknanya bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dalam satu riwayat lain. Tiga perkara, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Baik. Watful ataupun watfil ala yasarika salasan. Pertama, a'udzubillah. Yang kedua, ludahlah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Faqal fa fa'altu dhalika fa adhhabahu Allahu anni. Lalu Uthman bin Abil As dia kata, aku lakukan sebagaimana nasihat Nabi dan hilang gangguan tersebut. Allahu Akbar. Allah hilangkan gangguan tu. Maknanya pertama, auzubillah, bila kita duk rasa payah sangat nak sebut ya Allah, tak betul-betul, rasa macam tak lepas lagi nak sebut, ingatlah itu adalah gangguan syaitan. Syaitan. Lepas tu macam mana kata Nabi? Baca auzubillah minasyaitanirrajim, kemudian ludah sebelah kiri. Ludah ni kata ulama tafala ni asalnya ludah yang sikit aja. Dia ludah helium. Tapi kata ulama di sini, ini sekiranya tempat tersebut sesuai untuk ludahan. Maknanya kalau tempat tersebut jenis apa, pasir, jenis apa, semua boleh lah. Kalau tempat kita macam ni nak meludah penuh ludahan naya, pak siap saat lagi dah lah kena sanitize pula saat lagi kan. Jadi musim-musim Covid ni jadi isu pula. Nah, pasal apa aku pergi masjid Kota Damansara pakat nak meludah aja sebelah kiri nak. Tu Ustaz saya pun punya ajaran lah tu. Naya pula kena tarik balik tauliah aku mampu aku kan. Jadi maknanya bukan ajaran tu maksudnya. Maksudnya di sini kalau tak meludah pun maknanya kita hanya hembus sebelah kiri. Hembus sebelah kiri. Tu pun bukan dalam keadaan kita ni bersungguh sangat. Terkejut member sebelah kalau rapat soft. Tambah-tambah lagi kalau rapat soft keluar pula air liur. Habis dah ya Allah, kali ni kena member sebelah. Yang keluar pula bukan saja air liur, kahak dan kuat sangat yang jenis gigi palsu pula terkeluar gigi palsu pula. Allahu Akbar, nanya pula member sebelah. Jadi makna kata di sini ialah dengan kalau kita solat secara sendirian, yang ni yang lebih patut diamalkan. Bila berjemaah, tuan-tuan, seingat saya dalam kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja' karangan Khatib Syarbini ni, kitab pondok yang famous lah tu kalau kita mondok Al-Iqna. Kitab Iqna dia mengatakan kalau orang jenis was-was, maka dia tidak diharuskan untuk membaca Fatihah belakang imam. Dia tidak diharuskan membaca Fatihah belakang Pak Imam kalau yang jenis was-was payah baca begitu. Pasal apa dia? Dia bukan sahaja mengganggu diri dia, bukan sahaja diri dia terganggu, dia akan ganggu orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayuh bismillah. Ada. Ni berjarak okey lagi lah. Tapi kalau berjarak pun dengar pula dia kata ustaz kata nak kena baca biar dengar di telinga. Bisik tak jadi. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Tak boleh bisik-bisik bunyi begitu. Dia kena dengar di telinga dengan bunyi. Jadi dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sudah kali ni dah. Tu dia. Lebih teruk kalau Pak Imam pula yang was-was nanya. Dahlah dia guna mic tu. Dengar seantero belakangnya. Sembahyang yang bukan jahat, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dia tu baca slow dah bunyi, tapi oleh kerana ada mic, orang lain duduk dengar, orang lain pula terganggu. Sebab tu habis tu macam mana tu Ustaz? Nanti kita bincang lain kalau imam jenis begitu dah. Imam jenis begitu. Seronok makmum tak payah baca. Ikut Pak Imam aja. Ikut Pak Imam saja yang baca. Pasal apa dia? Kalau baca pun jadi dia panggil bersaing dengan Pak Imam tu pula. Kalau kita dengar Pak Imam duk baca begitu, biji-biji kita dengar, sebiji-sebiji, satu huruf-huruf tu kita dengar, maka kita tak perlu baca dah. Tu dia. Pasal apa dia? Pasal kita mendengar dengan jelas bacaan imam. Dia seolah-olah sembahyang jahat. Tapi kalau kita nak baca, memang itulah yang terbaiknya kalau kita boleh fokus bacaan. Kalau kita sendiri Allah Pak ya Pak Imam geram semua Pak Imam orang baca dia baca. Kita pula jadi was-was dalam diri kita pula berbalah pula dah. Dia panggil apa nama ni? Dalam diri kita tu duk apa nama berkelahi pula dengan jiwa kita. Ya Allah. Lawan pula jiwa kita. So, ambil jalan kita dengar Pak Imam ajalah. Baik.
Menurut Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, ini jelas bahawa sunat meminta perlindungan daripada syaitan ketika merasakan bisikan syaitan. Sebab itulah kita ini dalam syarah Muslim. Sebab itulah kita juga, kalau kita tengok tuan-tuan, antara rawatan was-was ini dia perlu kepada rawatan semua pihak. Sebab pertama, kemungkinan dia was-was daripada syaitan. Yang kedua, dia ada penyakit halusinasi. Kalau istilah apa dia panggil, disorder apa, dan saya tak, kalau saya sebut pun memang tak betul jugalah dia punya ungkapan. Baik saya sebut halusinasi. Nah, ada orang yang penyakit dia begitu, dia nampak macam ada watak lain. Dia nampak, dia rasa macam benda tu, bukan rasa lah, memang dia saja yang nampak watak tu. Kita nampak seolah-olah dia tu bercakap seorang-seorang. Dia bukan gila, dia boleh bercakap dengan kita, relax aja, waras saja. Tapi dalam masa yang sama dia duduk sembang dengan orang lain, dia duduk itu dengan orang lain, ada watak lain. Dan ini bukan pelik. Hatta pemenang anugerah Nobel tu pun, nama apa? Profesor John Nash ke apa? John Nash. Mana? Entah, sebut begitulah lebih kurang. Nah, dia panggil apa nama ni, yang pemenang anugerah Nobel bahagian matematik, yang mana dia punya kaedah dia panggil formula dia boleh memberi kesan kepada ekonomi dunia, ketenteraan, 3 bidang yang menyebabkan dia boleh dapat anugerah Nobel, kan? Ekonomi, bidang ketenteraan, penyelesaian terhadap formula dia tu, formula yang diutarakan. Tapi dia juga mempunyai penyakit halusinasi ni. Sampai akhir hayat dia makan ubat. Kalau kita kata mungkin gangguan setan ke apa semua, ya, mungkin dalam sains itu bukan gangguan setan, katanya itu halusinasi. Nah, kita di Malaysia pun ada, sekarang pun ada yang famous dalam TikTok apa semua, kita boleh, dan TV Hijrah pun masuk gitu, ya, dalam TV3 pun masuk, Wanita Hari Ini kan, Nona, begitulah lebih kurang. Dia memang ada watak dia. Dia fikir watak tu membesar bersama dengan dia. Baik, itu satu juga masalah. Tapi ni antara Imam Nawawi rahmatullah alaih, dia sebut dia rawatannya ialah dengan kita baca auzubillahi minasyaitanir. Bahkan antara rawatan lagi yang saya terima dan juga berkesan, alhamdulillah, mujarrabat. Nah, sebagaimana yang ulama sarankan ialah sebelum berwuduk lagi kita dah baca 3 kul. Sebelum wuduk lagi kita baca 3 kul. Walaupun tidak ada dalam hadis benda tu, tidak ada dalil yang mengatakan baca, tetapi dia panggil paling kurang kita nak menghindari benda tu. Itu adalah satu proses rawatan. Dan proses rawatan dia kadang melalui pengalaman. Nah, ini bukan proses dia panggil pengamalan ibadat, tidak, tapi dari segi pengamalan. Maka baca 3 kul sebelum daripada ambil wudu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sebab tu daripada awal lagi nak kena prepare, relax, tenang. Begitu juga ketika kita nak solat. Ketika nak solat, ada yang ulama ajar supaya kita baca 3 kul, ataupun kita baca paling kurang al-mu'awwidhatain, ataupun paling kurang lagi Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bukan kerana dia panggil kita kata ada dalil ke tidak, itu bukan dia termasuk dalam kategori ibadat benda tu. Ia kategori pengamalan untuk apa dia? Kita menghindari, sebagaimana yang Nabi sebut ni, ta'awwaz minasyaitan. Nabi SAW sebut apa dia? Nabi sebut fa'idha ahsasta, apabila kamu merasai kemungkinan tu. Bukan Nabi kata apabila nak solat ke, dalam solat ke. Tak kata hadis ni dalam solat. Jadi oleh sebab itu, amalan-amalan, saranan-saranan yang dikemukakan oleh para ulama boleh kita amalkan. Amalkan supaya apa dia? Supaya kita dapat mengelakkan diri daripada permulaan solat lagi kita dah minta Allah lindungi kita daripada syaitan. Nah, contoh kita baca apa dia? Yang disebut dalam Al-Quran, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allah Subhanahu wa taala kata, qul, katakanlah, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ataupun kita baca apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi. Ataupun ada riwayat yang muttaribun. Nah, maknanya boleh baca min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, min nafthihi, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Semua daripada sama ada hembusan, tiupan, dan apa dia lagi. Kita sebut semua perkataan tu hampir sama dalam bahasa Melayu. Hembusan, tiupan, siupan, sama. Baik.
Allahu Akbar. Satu lagi, menurut salah seorang ulama, Syekh bin Baz katanya dalam fatwa Syekh Ibn Baz, menoleh ketika solat untuk berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk ketika mendapat bisikan boleh. Menoleh itu tidak menyebabkan batal solat, sebab dia bukan pergerakan besar. Nak menoleh puh. Itu dia. Jangan ludah betul-betul sudah. Jangan ludah betul-betul. Kalau ludah betul-betul itu jadi masalah pula. Nah, kalau seorang-seorang tak apa, kat rumah kita nak ludah macam mana pun ludah jelah. Baik. Katanya lagi, meneriuklah. Menurut beliau lagi, lelaki dan perempuan yang menunaikan solat disyariatkan fokus dalam solat dan khusyuk menghadap Allah, menghadirkan perasaan bahawa seolah-olah dia berdiri di hadapan Allah. Tujuan supaya syaitan menjauhinya dan perasaan was-was dapat dihindarkan. Memang begitulah ya. Bila semayang ni memang kita kena khusyuk, kena apa semua. Jadi perbuatan-perbuatan sebegitu akan membantu untuk kita menghindari was-was ataupun bisikan syaitan. Baik. Satu lagi yang terakhir yang kita nak bincang di sini, habis di situ maknanya kalau kita boleh baca ta'awuz semasa ambil semayang, baca ta'awuz semasa nak mulakan semayang, baca ta'awuz. Lebih-lebih lagi lah kalau kita, sebab tu dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahmatullahi alaih mengatakan setiap kali kita nak memulakan bacaan pada rakaat baru, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun mazhab lain tak mengatakan bahawa benda tu sunat. Kita setiap kali kita naik rakaat, sebelum baca Fatihah, biasa kita baca bismillah kan, tapi disunatkan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah setiap rakaat. Begitu disunatkan baca ta'awuz. Kenapa dia? Kerana bagi mengelakkan, antaranya ialah mengelakkan supaya syaitan tidak datang ataupun menghampiri kita setiap rakaat solat. Baik. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bincang lagi yang terakhir dalam topik ataupun tajuk ni ialah, bukan yang terakhir ni, banyak juga ni. Baik. Memperbanyakkan jenis bacaan zikir sesudah solat. Itu antara sunat yang jarang ataupun yang kita banyak kita tinggalkan. Baik, katanya antara hadis tersebut ialah, kita ambil satu je dulu. Antara dua akhlak orang Islam, kita baca dia punya maksud dia, sekiranya diamalkan akan masuk syurga. Dua sifat orang Islam, yang mana dua sifat ni ataupun dua dia panggil kebiasaan ini, jika diamalkan boleh menyebabkan masuk syurga. Dan kedua-duanya mudah, namun sayangnya sedikit yang mengamalkannya. Ni antara maksud hadis iaitu apa dia? Mendirikan solat 5 waktu. Satu, solat 5 waktu. Yang kedua, masing-masing kamu bertasbih 10 kali setiap kali solat, bertahmid 10 kali, takbir 10 kali setiap solat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali setiap kali solat. Okey. Setiap kali solat ada 5 waktu. Kan? Jadi berapa semua? Tasbih kita. Tasbih dia jadi 50. Tahmid pun jadi 50. Setiap waktu 10-10. Kan? Jadi semua sehari semalam jadi 50. Makna 150. Okey, katanya lagi. Dan katanya, berarti dalam sehari 150 kali pada bilangan lisan, lidah 150 kali, 50 kan, semua tadi dikumpulkan jadi 150 semuanya. Namun dalam kiraan pahala 1500 dalam timbangan pahala dia, sebab satu kebaikan diganda 10, kita sebut 150 kali dengan 10 jadi 1500. Baik, aku melihat Rasulullah menghitungnya dengan tangan, bilang dengan tangan, tak ada tasbih bilang dengan tangan. Baik. Dan jika salah seorang daripada kamu menuju tempat tidur,
Masuk waktu lagi tu. Satu lagi. Bertasbihlah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, yang bererti 100 kali bilangannya. Masih nak tidur, kita sebut 33. 33, 30, 34. InsyaAllah kita berhenti seketika dululah untuk laluan azan, dan seterusnya kita sambung perkongsian kita selepas daripada azan nanti insyaAllah. Allah. Nah. لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita sambung tadi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam ini kalau ada dua kebiasaan ni, kata Nabi, akan menyebabkan dia masuk syurga. Yang pertama, kebiasaan yang pertama ialah paling kurang dia tasbih 10 kali setiap kali solat, tahmid 10 kali setiap kali solat, dan takbir 10 kali setiap kali selepas solat fardu. Yang mana setiap waktu 10 kali menjadikan keseluruhan waktu 5 waktu 50 tasbih, 50 tahmid, 50 takbir. Jadi 50 kesemuanya menjadikan 150 pada bilangan lidah, tetapi 1500 pada timbangan amal. Baik. Kebiasaan yang kedua ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu
Apabila nak tidur, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir berapa? 34 kali. 33 campur 33 campur 34 menjadikan 100. Baik. Kata Nabi SAW, 100 pada bacaan lidah ataupun bilangan lidah, tetapi jadi 1000 pada bilangan apa? Bilangan timbangan. Baik. Mana dah tadi? Tak apalah, tak jumpa pula tu. Baik, katanya dari segi dua kebiasaan tu. Kebiasaan yang kedua ialah apabila nak tidur 33, 34. Tahmid 33, takbir tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Baik. Kata Nabi SAW lagi, lanjutan daripada hadis itu, kata Nabi, ada ke tidak di kalangan kamu yang melakukan 2500 kesalahan sehari semalam? Ada ke tidak? Sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, macam mana kalau kita tak kira lah, dan 2500 tu pun banyak sangat. Tak, kita sendiri pun cuba kita kira. Agak-agak lah, kalau kita kira sehari, kita duk rasa benda tu salah. Sampai ke tidak 100? Kita pun rasa tak sampai 100. Kita rasa tak sampai kan 100. Itu pada kiraan kita lah. Tapi kiraan Allah, wallahu alam. Cuma kata Nabi, baik, kalau kamu rasakan kemungkinan mungkin tak sampai lah, nak 1000 pun mungkin tak sampai. Tadi pahala timbangan kita 2500 kan? Kata Nabi, ada ke tidak di kalangan kamu yang melakukan 2500 kesalahan sehari semalam? Oi, memang tak ada. Kan? Tetapi kata Nabi SAW, cuma kemungkinan kita tak sedar bahawa apabila kamu solat dan kamu kadang-kadang didatangi oleh syaitan, dan syaitan kata uzkur kaza wa kaza wa kaza. Syaitan akan kata, Aiman, Mat, Din, cuba kau ingat, tadi kan ada benda yang kau nak buat. Tadi kan ada benda, saat lagi kau nak buat tu kan. Lepas pada sembahyang ke kau nak buat tu kan. Tadi kan kau dah cari benda tu, yang kau dah ingat apa benda, poin-poin penting tu kan. Kan kau nak tulis. Ya, kita semua jadi nak ingat apa yang syaitan yang tolong peringatkan kita dalam sembahyang. Maka kata Nabi, itu merupakan kesalahan. Tapi bukan kesalahan besar lah. Dan kesalahan itu yang kita lalai dalam solat tu, kesalahan itu akan ditampung oleh zikir kita, kebiasaan kita yang dua tadi, iaitu yang 2500 pada kiraan timbangan amal. Jadi kebiasaan ini, kata Nabi, dia adalah mudah, dia adalah cukup ringan untuk dibuat, tetapi ramai yang tidak mengamalkannya. Jadi tak, sahabat-sahabat, untuk pengakhiran kita pada malam ni, jom kita sematkan. Mungkin kita katakan tak ada lah, kadang pada semayang Assalamualaikum kita ada kerja, maka sambil berjalan kita boleh berzikir. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali. Tak mengambil masa yang cukup panjang. Mungkin dalam tempoh 30 saat, tak sampai 1 minit kita dah habis dah. Ya? Begitu juga semasa nak tidur, paling mudah aja daripada kita duk sebut benda-benda yang lain. Wallahu alam. Moga-moga kebiasaan sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita boleh jadikan sebagai amalan pemberat timbangan amalan kita di hari akhirat nanti. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk mandiri, mohon maaf di atas segala kekurangan kelemahan. Mungkin terlajak bicara, terlebih kata, teguri perasaan mana-mana, mohon tegur dan juga nasihati bersama. Moga-moga kita dapat manfaat di hari akhirat nanti. Wallahu alam. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.